Babul ghadab fil mau'izah wat ta'lim idza ra'a ma yakrah. Bab sini nak setengah tentang ghadab, malu. Fil mau'izah, ketikanya memberi nasihat. Wa ta'lim, dan juga ketika nak tunjuk ajar. Idza ra'a ma yakrah, bila dia melihat benda yang dia benci. Ini sunnah. Sunnah dia. Bila benda tu kita tak kenal berlaku pada pelajar-pelajar kita, kita tunjuk kemarahan kita kepada perbuatan dia yang tak betul, cara tu adalah cara sunnah. Dan dia belajar dengan kita, benda tu dia buat tak betul, saya kena kata. Sebab kata situ adalah cara sunnah, cara sunnah kita. Dan menunjukkan kemarahan kita, mana kita tak tunjuk kita suka. Kita tak tunjuk kita molek. Hendak. Pakai kita tunjuk yang kita murka. Kita nak malu. Sebab perbuatan dia tu kita tak suka. Kita bencinya perbuatan dia. Dia belajar dengan cara gini ni, biasalah cara sunnah. Jadi seolah-olah bab yang kita akan belajar ni adalah cara satu orang alim nak ajar kepada anak murid. Sebelum pada ni duk bincang macam mana anak murid kena buat. Ni pula anak murid kena hadapi benda yang dia kena marah ketua guru tu, dia kena hadapi. Dia kena hadapinya bila dia buat salah, kena marah tu biasa. Tak usah marah, tak usah belajar. Sebab tak belajar tak ada siapa pun nak marah. Baru tak tahu. Barulah benda tu jadi tak tahu semua. Jadi bila belajar, kita buat benda tak kena, orang tegur kita kena terima. Jangan pula bila orang tegur kita, kita nak mengaju, nak merajuk lah. Merajuk lah, gila, kita tak ada nak layan. Jenis nak merajuk. Sebab merajuk ni rugi diri sendiri. Kalau rasa nak hak molek, kita mengajar sendiri lah. Saya ingat lagi masa dulu, dia kata kamu nak senang, semua senang lah. Ngaji dalam keadaan senang, relax, apa semua ikut kanakmu. Ginilah kamu buka madrasah sendiri. Kamu buka madrasah sendiri, belajar apa kamu, yang mengajar apa kamu. Masa-masa kamu. Jadi ikutlah nama apa. Dia kata gitu. Saya dengar, mula-mula kita dengar suka juga. Tapi lama-lama bila kita fikir tu, mana dia nak bagi tahunya tentang hikmah lah. Dia nak bagi tahunya tentang hikmah. Sebab kalau kita belajar nak ikut sesuai dengan nafsu kita ni, ikut sesuai dengan nafsu kita nak belajar. Kalau tak sesuai dengan nafsu kita tak usah belajar. Kalau nak ikut cara gini, tak akan boleh ilmu lah kita je. Bila tanya susah, tanya itulah tak usah belajar. Bila tanya senang pula tak usah belajar. Jadi masa mana nak belajar je? Dulu kata tak ada cuti, tanya cuti pun tak masuk lah. Tanya dulu, tanya hijau. Hijau, bukan hijau, sibuk lah hijau. Kena tanya cuti. Jadi bapa hari tu tak belajar kerana hijau. Banyak hijau, sibuk hijau. Okeylah, tak apalah, ada sibuk hijau. Tanya cuti lah belajar. Cuti pula, sibuk cuti pula. Tak ada agak. Ada jenis orang ni pula, time dia kaya, time dia senang duit itu,
Contohnya dia masa dia susah tu, kalau aku senang aku nak belajar. Tapi dia senang tu lah dia tu, nak senang nak guna duit lah pula. Selama ni susah dah kita nak cari duit. Bila boleh duit, nak kena guna duit ni. Nak enjoy situ, nak holiday situ, nak pergi situ, nak melancong sini lah guna ya. Tapi dia tak ada duit pula, tak ada duit lah nak pergi ngaji. Tak ada duit pula nak pergi ngaji. Nak ngaji? Tak ada duit, minyak pun tak ada. Susah, kita hidup susah. Ada je ni orang kita. Sebab itulah kita kena syukur dengan apa yang kita ada. Sebab orang yang main ngaji ni bukan kerana dia kaya, bukan kerana dia senang dah, bukan kerana dia susah dah, bukan kerana dia miskin dah. Kerana Allah Ta'ala pilih dia untuk ngaji. Allah Ta'ala pilih dia. Man yuridillah, siapa yang Allah Ta'ala inginkan. Ingin di mana Allah Ta'ala pilih. Dia panggil ikhtiar Allah. Ikhtiar Allah tinggal amal kita. Tak faham bahasanya ikhtiar Allah. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan, bihi khairan, memberi kebaikan kepada dia, yufaqihu fid din, Allah Ta'ala akan bagi dia faham tentang ilmu, dalam ilmu agama. Jadi ni adalah berupa pilihan Allah. Bentuk pilihan. Bentuk sini adalah bentuk pilihan Allah. Bila bentuk pilihan Allah, tak ada kaitannya tanya kita susah senang. Saya pernah tengok satu orang tu, dia tanya susah dia main ngaji, sehingga sanggupnya naik motor daripada Kota Baru pergi Kota Bali. Naik hujan putih Kota Bali lebih kurang 45 minit, 20 minit lah naik motor pergi ke Sejak. Naik motor Sika. Dia rajin lah masa dia tak ada kereta itu. Rajin naik motor, rajin apa ni hujan lah, apa panas lah. Mari awal pula tu sampah. Awal sampah. Bila Allah Ta'ala bagi dia senang, tak ngaji janganlah tak ngaji lah. Saya pernah dengar dia katanya, kalau Allah Ta'ala bagi dia kaya, dia nak ngaji lebih ngaji. Saya pernah dengar dia kata gitu. Sebab itulah kita jangan sebut benda kita. Sebut, kita doa ya Allah bila mudah kena ngaji. Doa ya. Dia tak ada kaitan dengan kaya, tak ada kaitan dengan kaya. Sebab kaya kita nak guna duit pula. Nak guna duit tu. Kaya tu bila ada kita nak guna tu kekayaan. Nak guna kekayaan kena guna masa. Mana boleh nak guna kekayaan tanpa masa, kena guna masa dah. Jadi ni yang saya tengok contohnya, kira bab ngaji ni sebenarnya kalinya jangan duk alasan. Alasan. Kalau kita tak masuk, kita tak ada telinga ya. Tak ada telinga ya. Tak ada telinga lah, kena marah tu biasa dah. Tak kena marah tak sama ngaji. Pas sudah tu kita kena minta Allah Ta'ala, ya Allah mudahkan aku. Sebab kalau Allah Ta'ala payahkan, ada saja ya halangi kita. Ada saja. Tersepak kaki, tersedia kaki tak boleh kita. Tak ada sedang molek kita nak bawa kereta mampu, tak boleh kita. Mana ni kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Masa pun kena minta dengan Allah Ta'ala. Masa, ya Allah, masa lah. Kalau tak ada masa, masa. Bukan kita hanyalah oh tak ada masa. Betul, memang kita tak ada masa. Masa senang nak guna, senang tanya susah, cara susah. Tak ada cara lain. Tanya sederhana lagi lah. Tak, payah lagi. Nak kata senang tak senang, nak kata susah tak susah. Jadi kau payah lagi. Masa tu bersibuk juga. Sebab tu dah minta kepada Allah Ta'ala mudah supaya kita dapat ilmu. Dengan apa jalan, dengan apa cara sekalipun supaya dapat ilmu. Minta dengan Allah Ta'ala. Maka doa minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah mudah aku ngaji. Doa minta kepada Allah Ta'ala, berilah ilmu pada aku. Rabbi zidni ilma, tambah ilmu aku. Padahal dalam ayat Quran tu Allah Ta'ala suruh Nabi je, waqul, hendaklah kamu kata, ya Muhammad, Rabbi zidni, wahai Rabbku, tambahlah ilmu aku. Mana Allah Ta'ala perintah Nabi supaya Nabi tu sendiri pun minta pada Allah Ta'ala supaya tambah ilmu.
Kalau Nabi pun kena doa minta supaya tambah ilmu, kita lagi lah kena minta ke Allah Ta'ala supaya tambah ilmu. Nak suruh tambah ilmu ni, Allah Ta'ala tahu dah cara macam mana. Dengan tambahnya masa ruangnya, bolehnya, sehatnya, tak ada masalah tu lah, tak ada masalah ni, semua halangan pun tak ada, trafik pun boleh lalu molek. Semua tu pergi mudah nak pergi. Jadi minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memudahkan kita. Maka kalau mari kita balik semula pada pasal cerita bab ni, iaitu bab berlakunya kena marah. Kena marah dalam belajar ni biasa. Kena marah dalam belajar ni biasa. Masa kena nasihat, kena marah biasa ya. Dan ni adalah kaedahnya Nabi SAW. Dan Nabi SAW pernah sampai ketika Nabi ada sebutnya wailun, celaka. Nabi sebut wailun, perkataan wailun lil aqabi minan nar. Celakalah terhadap tumit-tumit kerana mendapatnya neraka. Nabi ayat celaka, kata celaka. Dengar suara yang kuat yang Nabi sebut. Dengar suara yang kuat. Nabi sebut celaka. Ini adalah satu perkataan marah dan juga kasar daripada Nabi SAW. Tujuannya supaya beringat bila-bila tak buat rasa. Tujuan ada kata kerah ni sebenarnya, tujuan dia untuk berhenti sama serta-merta. Berhenti serta-merta berlaku dalam belajar. Sahabat tengah belajar, kena marah. Kerananya masa tu sahabat tak basuh kaki. Sahabat hanya sapu kaki dengan air, ambil air sapu gitu ya. Nabi tengok jauh tu, Nabi laung derah. Nabi kata wailun, celaka. Celakalah terhadapnya kaki, tumit-tumit kaki kerana mendapatnya api neraka. Maksudnya celakalah bagi siapa yang tidak beringat membasuhnya kaki dia. Jika dia tak basuh kaki dia, maka dia akan mendapatnya neraka. Itu berdoa situ. Nabi doa, dan doa Nabi kan mustajab. Dan Nabi SAW doa situ doa yang makbul, yang mana siapa yang buat juga, maka dia dapat celaka. Dapat celaka. Wail mana dijauhkan daripada rahmat. Sebab apa? Bila wuduk tak sempurna, maka solat tak sempurna. Solat tak sempurna, maka dia tak buat satu benda yang sempurna dalam ibadah. Tak buat sempurna ibadah dia, iman dia tak sempurna. Dan iman yang tak sempurna ni bukan tak sempurna biasa sini. Boleh menyebabkan masuk neraka. Kerana tak basuh kaki yang masuk neraka. Itu kena ingat. Habis itu ya, wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarani Sufyan an ibni Abi Khalid an Qais ibni Abi Hazim an Abi Mas'ud al-Ansari qala qala rajulun ya Rasulullah la akadu udriku as-salata mimma yutawwilu bina fulanun fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi maw'izatin ashadda ghadaban min yawma idzin فقال أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. Dengan sanadnya sampai pada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir. Muhammad bin Katsir di sini Al-Abdi. Muhammad bin Katsir Al-Abdi Al-Basri. Qala, dia berkatanya akhbarani, telah menceritakan kepada akunya Sufyan, iaitu Sufyan Ats-Tsauri. Ani ibni Abi Khalid, daripada ibni Abi Khalid, iaitu nama dia Ismail. An Qais bin Abi Hazim, daripada Qais bin Abi Hazim Al-Ansar Al-Bajli. Qais bin Abi Hazim Al-Bajli. An
Abi Mas'ud Al-Ansari, daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, dia berkatanya, qala rajulun, berkatanya satu orang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la akadu udrikus salah, hampir-hampirnya aku tak sempatnya solat berjemaahnya, mimma yutawwilu bina fulanun, kerananya adanya si fulan itu memanjangkan solat. Dalam hadis ada sebutnya Muaz, dia boleh jadi juga satu orang lain lah. Sama ada Muaz ataupun Muaz bin Jabal ataupun satu orang lain. Fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mau'izah, maka tidak pernah lagi aku melihatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia menasihat, asyadda ghadaban, nasihat yang sangat malu, sangat keras kemarahan dia. Mana dia tak biasa tengoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat kerahnya kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min yauma ini, lebih daripada hari itu, tak pernah lagi. Faqal, yang mana berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai manusia semua, innakum munafiruna, sungguhnya pok kamu ni jenis orang yang perambat orang lain, melarikan orang lain, menyebabkan orang lain itu jadi lari. Kamu ni adalah orang yang menyebabkan orang lain itu jadi lari. Faman shalla bin nas, maka bagi siapa yang solat dengan orang ramai, fal yukhaffif, maka dia kena ringankan solat dia, iaitu ringankan bacaan, sujud jangan terlampau lama sujud, rukuk jangan terlampau lama, i'tidal jangan terlampau lama, baca dalam solat jangan lama. Kenapa? Fa inna fihimul marida, kerana orang yang solat ramai-ramai tu ada di kalangan mereka tu orang yang sakit. Ada orang yang sakit, tak boleh nak diri lama sakit. Wal dhaif, dia ada orang yang lemah, macam orang tua ke macam mana kau, dia jenis orang yang lemah. Wadal hajat, dan ada juga orang yang mempunyai hajat-hajat tertentu. Dia nak pergi lain lah, dia ada kerja lah, dia rasa nak terkencing lah, apalah, macam-macam. Sebab tu dia panggil qadal hajat lah. Dia nak menunaikan hajat dia, Jadi kena ringankan solat. Sebab itulah bila solat kita jadi imam, kita kena solat tu seringkas boleh. Nak baca panjang, kita solat sendiri. Solat sunat rumah ke, kita solat nak panjang mana, nak bahas Baqarah ke, seluruh Al-Quran ke, kita nak baca silakan. Tak gajing sangat. Boleh lah. Bukan kata tak boleh lah. Tapi janganlah baca masa jadi imam gini, imam solat berjemaah gini, kena Baqarah tu berapa juzuk baca? 2 juzuk ni. Panjang ni maknanya huruf ya. Panjang ni mana kita rasa panjang. Huruf. Panjang ni huruf ya. Kita tengok ustaz baca panjang, kita tak tahu dia panjang ke. Dia sebenarnya dia ada ayat dalam Quran ni, dia ada 3 jenis. Ayat pendek, ayat pertengahan panjang, lagi panjang. Kok panjang betul, awal 10 juzuk awal Quran ni biasanya panjang. 10 juzuk tengah ni biasanya lebih pendek sikit. 10 juzuk akhir ni lebih pendek lah. Tapi sebenarnya kalau betul-betul pendeknya 2 juzuk akhir lah. 2 juzuk, 3 juzuk akhir biasanya lebih pendek lah. Macam daripada 4 juzuk akhir lebih pendek. 4 juzuk akhir lebih pendek lah. Tarawih sebaik solat sunat.
Tarawih, solat sunat, kalau kita rasa lama, kita solat sendirilah. Satu je satu Tu mengikut kaedah siapa-siapa yang nak buat sejuk. Ahli Korea biasa sudah licin dah nak buat sejuk lah. Kalau dia rasa tak gerak, tak sebuat lah sejuk, buat setengah jam lah. Buat setengah jam. Kalau email tu gaji, dia buat setengah jam lagi. Rumah dia gitu je lah. Tapi biasanya dia buat di masjid ni. Kita buat di masjid ni satu juzuk Al-Quran. Mudah-mudahannya hari ke-30 tu habis 30 juzuk. Nak harap kita baca sendiri, tak tahu baca ke tak, nak 30 juz. Tapi bila kita jadi makmum pada satu orang pelajar tahfiz, pelajar yang hafid Quran, dia baca 30 juz, mudah-mudahan pun kita boleh dengar lah. Kalau solat ni, kalau kira-kira kalau sampai sekarang lah, kalau nak pergi tempat-tempat banyak selawat tu letih sikit lah. Panjang tu kerana banyak selawat. Panjang tu beraya rumah Sallallahu Alaihi Wasallam situ lah. Jadi banyak benda tu, bukan banyak baca Al-Quran dah. Jadi kalau hak jenis gini, kita kena cari tempat-tempat molek lah. Cari tempat-tempat hak lebih ringkas lagi. Sebab cara pak kita ni pun ada banyak tambahan-tambahan dah. Kita buat ringan, buat secara ringkas yang boleh, tapi ikut sunnah. Kita ringkas dengan apa? Ringkas benda-benda buat yang betul-betul sunnah. Buat betul-betul sunnah macam mana? Gitu ya. Saya nak faham balik kan. Jadi maksudnya dia bergantung pada huruf lah. Bergantung pada huruf. Huruf ni mana keadaan semasa. Keadaan semasa yang mana dia anggap benda tu panjang, maka panjang kena perlahan sikit. Jadi biasanya kalau nak jadi pendek ni, baca lebih kurang semuka setengah, 2 muka gitu ya. Yang tadi Ustaz cakap 4 juz terakhir tu pendek tu huruf orang Arab tu macam mana? 4 juz pendek tu kerana saya hafal Quran lah, saya tengok. Saya tahu dia pendek lah sikitnya. Daripada yang depan, sebab depan ni biasa 2 juzuk, satu surah tu 2 juzuk lebih. Masuk 3 juzuk, Baqarah tu 3 juzuk. 3 juzuk. Masuklah 3 juzuk. Mana 2 juzuk lebih. Jadi panjanglah Baqarah tu. Benda Al Imran pun panjang juga. Surah An-Nisa pun panjang juga. Jadi selepas-lepas tu banyak panjang. Biasanya 10 juzuk awal ni panjang. 10 juzuk tengah pun panjang juga, tapi lebih pendek daripada 10 juzuk yang pertama. Jadi solat kita tu kena solat yang seringkah boleh lah. Jadi seringkah boleh, tasbih tu kita buat 3, paling-paling panjang pun 5. Janganlah sampai kita buat tu lagi ke. Kita buat dengan qadarnya 3 cukup lah. Kadang raja apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka apa ni? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya, kita baca tu. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ataupun subuhun qudusun rabbul malaikatur ruh. Baca tu. Bacalah 3 kali ke berapa. Jadi paling banyak pun bacalah sekali. Pada 3 kali. Kalau kita baca cepat, baca 5 kali. Tapi biasa baca 3 kali tu panjang dah rasa. Kalau baca panjang lagi, kita solat sedikit. At-tahiyat tu tak apalah akhir tu. Tahiyat pun bukan lama sangat. Baca doa sikit-sikit sudah lah, jangan doa panjang-panjang. Doa sujud, doa lama-lama. Doa lama-lama dalam sujud sebab ada sujud. Yang dalam tahiyat yang lama-lama. Ada sujud lama lagi. Yang sujud lama pun ada, tapi yang masa solat berjemaah ni, ya banyak doa panjang masa dalam tahiyat, bukan dalam sujud. Yang dalam sujudnya Allahumma ighfirli je. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Macam tu. Habis itu lah. Jadi Nabi SAW dia
nak marah. Benda macam ni berlaku pada satu orang yang pada menyebabkan orang ramai ni jadi susah. Dan Nabi sini yang sesuainya, Nabi memberi nasihat, Nabi memberi tunjuk ajar kepada sahabat-sahabat dia dengan cara kemarahan. Dia menzahirkan dia marah. Sebab apa menzahirkan marah ni penting? Menzahirkan marah ni sebenarnya kali merujuk kepada neraka. Benda yang dimurkai maknanya neraka. Kalau Nabi marah, hak Allah Ta'ala marah, maka isyarat kepada orang yang buat tu perbuatan yang haram. Tapi kalau kita yang marah, tak jadi haram lagi. Tak lagi apa. Ustaz marah tak tahu lagi neraka kita. Kecuali sesuai dengan hadis kata benda tu boleh menyebabkan neraka tu lain. Yang tadi Ustaz cakap pasal celaka tumit yang tak dibahas yang tu. Adakah itu merupakan benda tu haram saja ataupun sudah menjadi doa Nabi? Saya tak tahu. Doa ta'liq dia panggil. Doa tergantung. Oh, itu dia doa kan? Doa tergantung. Doa tergantung. Jika terus meneruskan juga perbuatan itu di kemudian hari, kena. Rasanya kita nak fahamkan dia tu Nabi cakap celaka tumit benda ni doa ataupun menunjukkan benda tu salah. Kan Nabi selepas pada itu solat bersama. Sahabat-sahabat pun betul semua. Dia doa ni tak semestinya doa tu betul azab. Doa daripada Nabi kepada para sahabat dia ni, kalau wail ni dia ada dua makna. So wail dengan makna doa. Doa yang mana isyarat kepada kalau kamu teruskan niat tu maka jadinya. Sebab tu kita kena belajar. Nak tahu macam mana kalau Arab tak tahu. Ni wail ni belajar bahasa Arab. Bila bahasa Arab kita kena tengok orang yang mengajar ya. Jadi soalan tadi tu sebenarnya ni soalan tak belajar bahasa Arab tu kan. Kena belajar ni dulu lah. Antara bayi bentar apa tu dulu. Tak apalah. Baik, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abu Amir al-Qadi qala hadatsana Sulaiman ibn Bilal al-Madini an Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Munba'ith an Zaid bin Khalid al-Juhani anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun min 'ala al-luqata faqala 'arifu wika'aha aw qala wi'aha وعفاصها ثم عارفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالت الغنم قال لك لأخيك أو للذئب Hadis ni tak ada dah. Hadis ni panjang ni habis 5 lebih sambung sudah bulan insya-Allah. Sambung macam baik. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul alhamdulillah.